Baiklah, bertemu kembali dalam kita mengenang Allahyarham Tun Arsyad Ayub yang sudah tentu memberi banyak impak kepada perubahan, transformasi dan juga mengangkat anak bangsa Bumi Putra terutamanya dalam bidang pendidikan. Dan untuk itu saya nak berbincang dan juga menemu bual Raja Ahmad Aminullah yang merupakan penulis berada menerusi talian Google Meet pada ketika ini. Raja Ahmad Aminullah, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Pertama sekali difahamkan Raja Ahmad ada bertemu Allahyarham di hospital, ada menziarahi Allahyarham di hospital beberapa hari yang lalu. Mungkin boleh kongsikan ceritanya, bagaimana Terima kasih, keadaan Tuan Haris. situasi pada ketika itu, Raja Ahmad. Ya, sebenarnya bukan di hospital, Ya. tapi di rumahnya yang diaturkan. Kami bertiga, Saudara Nik Rosli, Saudara YB Anwar Tahir dan saya. Dan Saudara Nik Rosli telah lama nak cuba berjumpa, tapi kerana keadaan kesihatan dia tak mengizinkan, sehinggalah pada 30 Mei itu kami diberitahu boleh datang ziarah dia. Semangat dia, kami ingatkan hanya ingin nak say hello sekitar 10-15 minit. Tapi dia tak berhenti-henti bertanya dan bercakap sehingga hampir 1,5 jam. Padahal harusnya dia tak bolehlah lama sangat kan. Tapi kemudiannya kami berundur juga, dan kemudian dia memanggil saya balik kerana dia kata dia nak bergambar dengan saya dan buku-buku saya. Tapi apa yang dikatakannya itu, semangatnya berkenaan dengan pendidikan anak-anak bangsa terus tinggi. Dia menceritakan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh dia dan generasinya pada tahun 60-an membina ITM dari Institut Teknologi Mara daripada Dewan Latihan Rida. Dan dengan sebagaimana disebut tadi, the introduction of professional courses, actuarial science, LLB, hukum ya, undang-undang. Kemudiannya kursus Chartered Institute of Insurance, Chartered Institute of Transport. Ini semua kursus yang penting di samping komunikasi massa yang dimulakan pada awal 70-an. Semua ini telah membuahkan hasil yang cukup memberansangkan bagi pembangunan negara kita. Kerana pada tahun 80-an, lewat 90-an, saya kira sebahagian besar daripada CEO-CEO orang Melayu yang menjadi CEO syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah lulusan daripada ITM. Malahan satu waktu dulu pengerusi BSKL juga dari ITM, iaitu almarhum Saleh Majid, Datuk Saleh. Ya. Dan banyak, kalau cerita ni banyak, ketua-ketua pengarang media, pemilik media. Saya masih ingat waktu diadakan satu acara di Karangkraf. Di Sinar Harian ya, dan Tun Arsyad masa itu belum Tun lagi, dan Sri Arsyad telah beri syarahannya, dan kemudiannya Datuk Usamuddin ya, pengurusi Karangkraf, telah menceritakan pengalaman dia sebagai pelajar dengan pengarahnya. Dan apabila diceritakan insiden tersebut, almarhum Arsyad ketawa. Kerana dia dan mereka-mereka yang bekas pelajar dia pun tahu bahawa apa yang dilakukannya itu mungkin dianggap sebagai keras atau bertegas pada zamannya. Itulah yang telah membawa pada anjakan paradigma dari segi pendidikan. Daripada sindrom keterbergantungan atau dependency syndrome, menjadikan pelajar-pelajar era lewat 60-an dan 70-an itu dan sudah tentu seterusnya menjadi lebih mandiri, berdikari, tidak mahu bergantung harap. Ini adalah etos yang besar, yang paling besar yang bagi pada saya yang telah dibina oleh Arsyad. Dan dalam pertemuan lain juga, seperti waktu meraihkan dia mendapat tun dia di sebuah kafe di Shah Alam ataupun di majlis di Temerloh atau di mana saja, dia sentiasa menceritakan hal-hal yang ingin melihat kebangunan bangsanya dan negara tercinta ini. Itu fundamental message. Dia tidak penat, dia tidak jemu untuk menceritakan. Kadang-kadang ada jugalah dia menyayangkan beberapa kursus yang telah diasas dulu telah tiada lagi dan seumpamanya. Tapi pada asasnya rasa kasihnya
kepada bangsa ini, kepada negara ini. Itu yang terpancar daripada setiap pertuturannya. Ya. Meski waktu dia berumur lewat 80-an, awal 90-an dan 10 hari yang lalu. Raja Ahmad, apa yang saya nak kongsikan di sini, jika boleh Director Up kita berkongsi titah. Saya nak berkongsi sedikit, saya nak quote titah Sultan Nazrin, Sultan Perak sewaktu pelancaran buku Arsyad Ayub Menanam Pokok Tempat Berteduh, di mana kalau di dalam penulisan ataupun apa yang dititahkan oleh Sultan Perak ini cukup jelas menggambarkan bagaimana karakter kepribadian yang disebut sebagai towering personality oleh Sultan Perak sendiri terhadap Tan Sri Arsyad Ayub pada ketika itu ataupun Tun Arsyad Ayub, dan juga melihat secara, kalau ada poin nombor 9 jika boleh saya kongsikan, saya quote sedikit di sini ya. Apa yang dititahkan oleh Sultan Nazrin, beliau tidak mengenali takut, tidak serik dan jauh daripada gentar untuk menyuarakan wawasannya apabila pada tahun 2015 berani melontarkan pandangan agar UiTM membuka pengambilan kepada bukan Bumiputera untuk mengikut pengajian peringkat pasca siswaza. Dan apakah ini persoalan yang dilontarkan oleh Sultan Nazrin sendiri, apakah serapah hikmat yang beliau amalkan sehingga memiliki kekebalan atau imuniti daripada tomahan, selaran dan kritikan para pejuang dan pencinta bahasa baik dalam kalangan individu maupun pertubuhan Melayu. Pada hemat Better, episod di ITM mencerminkan beberapa perkara yang wajar dilakukan imbasan. Banyak perkara dikongsikan oleh Sultan Nazrin dalam titah ucapan ini. Raja Ahmad Aminullah, apakah serapah hikmat yang diamalkan ini, yang dipersoalkan mengenali sosok tubuh Tun Arsyad Ayub ini, Raja Ahmad? Mengikut saya, ini kesediaannya untuk menyatakan pandangannya, untuk melakukan gerak kerjanya adalah terhasil daripada keberaniannya untuk membawa perubahan. Ya. Dia bukan seorang yang gentar dengan perubahan, malah dia melihat perubahan sebagai suatu dinamika untuk membangunkan bangsanya. Dan ini telah dilakukannya di pelbagai fasa kehidupannya. Sampai beberapa pertemuan majlis akhir beberapa tahun belakang, dia tetap menyatakan hal yang sama, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilakukan dan seumpamanya. Meskipun dia menyedari bahawa sekarang ini dia tidak mempunyai kuasa lagi untuk melakukan hal-hal tersebut, tetapi dia tetap menyuarakannya. Dan ini penting kerana tanpa keberaniannya untuk memperkenalkan kursus-kursus profesional, kita harus ingat pada tahun 60-an hanya ada sebuah universiti di Malaysia ini, iaitu Universiti Melaya. Ya. Belum lagi wujud universiti-universiti yang lain, apatah lagi universiti-universiti swasta. Dan melalui kampus ITM inilah terbangunnya suatu generasi baru yang kemudiannya jadi, kalau dari segi tokoh korporat itu banyak sekali. Jadi orang-orang politik, jadi menteri-menteri pun ada. Siti Zarah Sulaiman dulu juga dari situ. Ya. Samaruddin Rejab juga dari situ. Muhammad Sabu juga dari situ. Dan ramai lagi ya. Dan tenaga profesional cukup ramai. Peguam-peguam kanan sekarang ni sebagai besarnya sudah bersara, pernah menjadi ketua pegawai undang-undang dan sebagainya, ataupun pernah dia menjadi AG. Jadi ini semua menunjukkan bahawa peranan ITM tidak boleh bukan tak boleh dinafikan. Peranan ITM itu begitu besar sekali dalam membangunkan negara ini, dan saya harap akan ada pengiktirafan yang lebih berarti. Award yang dia dapat sebagai Tun itu adalah sesuatu yang pada hemat saya kepada kawan-kawan saya dan saya, bahawa it is a most fitting recognition seorang tokoh pendidik yang boleh dikatakan meneruskan legasi orang-orang seperti Za'bar dan sebagainya. Seorang tokoh pendidik yang memang layak untuk diberikan anugerah Tun itu. Kerana dia seorang yang berbicara without fear or favour. Yeah. Dia bukan seorang yang ingin
apa itu mendapatkan pengiktirafan atau ingin mendapatkan apa itu di penilaian tertentu dari pihak yang lebih atas. Kerana dia tahu yang penting adalah mengeluarkan pandangannya demi memajukan masyarakat di negara ini. Ya, Raja Ahmad, suka juga untuk saya melihat kepada seperti yang Raja Ahmad sebut without fear of favour itu sendiri, ada perkara ataupun kod yang penting untuk saya bawakan untuk kita faham kerana UiTM ini pelajar adanya adalah Melayu dan juga Bumiputera. Tapi beliau ataupun Allahyarham pada ketika itu melaksanakan ataupun mewajibkan bahasa perantaraan itu adalah bahasa Inggeris. Dan juga jika boleh saya quote sedikit petikan apa yang dikatakan oleh beliau dalam temu bual bersama dengan News Straits Times. Pada satu ketika dahulu beliau menyatakan bahawa I am here to save the Malay race, not the Malay language. Ulasan Raja Ahmad berkenaan dengan petikan yang dinyatakan oleh Tun Arsyad dalam temu bual NST suatu ketika dahulu. Ya, saya tak ingat rencana yang dilihat di skrin ini. Yang pentingnya adalah niat dan tujuan dia melakukan itu pada tahun 60-an dan 70-an waktu itu. Ya. Di mana kalau untuk bekerja dengan bukan saja dengan MNCs atau multinational corporations, tapi juga dengan syarikat besar di negara kita pada waktu itu yang hampir tidak ada orang muda Melayu pada masa itu. Pada masa itu memang memerlukan penguasaan bahasa Inggeris. Yeah. Jadi dia tanpa segan silu melakukannya di ITM. Ini bukan bermakna dia tidak mempunyai jiwa perjuangan bahasa Melayu. Perjuangan dia dalam bahasa Melayu untuk penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu jelas bagi saya dan kawan-kawan saya. Yeah. Tapi pada waktu yang sama, dia ingin supaya anak-anak bangsa di samping menguasai bahasa nasional sendiri, bahasa kebangsaan sendiri, juga berupaya untuk menguasai bahasa-bahasa lain. Yeah. Termasuk bahasa Inggeris. Malahan dia memperkenalkan language laboratories di ITM pada waktu itu, di mana pelbagai bahasa boleh dipelajari oleh pelajar-pelajar, bukan saja bahasa Inggeris, tapi bahasa-bahasa lain.